Alhamdulillah, kita terus ke tajuk kuliah kita malam ni, menyambung kepada kuliah yang semalam, iaitulah tentang sanad khalifah pusaka wali. Alhamdulillah, semalam kita dah bincang, kita tengok panjang lebar semalam tentang apa yang kita dah belajar, iaitu menyebutkan tentang pusaka khalifah wali agama Islam. Iaitu bahasa ringkas disebut iman, Islam, ihsan. Itu dia lah. Jadi semalam kita bincang, saya dah bawa perbincangan tentang bagaimana kena terima. Ini seperti dia panggil talqin kewajipan, talqin wajib. Sebab terima agama ni, kena terima ni bukan yang kita sebut semalam, bukan benda tu keturunan. Dia kena terima sendiri. Sebab syarat Islam tu sendiri, dia kena mengucap 2 kalimah syahadah. Tidak tak datanglah dalam rukun Islam tu yang pertama sekali mengucap 2 kalimah syahadah. Benda ni orang tak bercakap. Pasal tu kita rasa kita tak nak dengar. Kan? Kita tak nak dengar benda-benda macam ni. Pasal yang kebanyakan orang duk bercakap tu benda-benda lain. Yang ni kita nak bercakap action. Yang kita bincang malam ni perkara yang melibatkan tindakan. Bukan sekadar ilmu. Tapi juga action, tindakan, amaliyah. Bila benda yang kita amalkan itu, yang kita nak amal ni, itulah dia hakikat dia. Hasil daripada apa kita terima syahadah tu, kita amal, kita praktikkan. Kalau dia bercakap saja tak jadi. Cakap dengar. Orang ustaz tu ceramah kita pun dengar. Okey, dapat ilmu dah. Kan? Ustaz tu macam mana ustaz ceramah. Dia tak selesai masalah kita ni. Kan? Saya banyak guru saya tanya, apa tindakan? Larat kan nak bercakap. Ada 20 orang ustaz, semua 20 bercakap. Dia bercakap je, bercakap. Tapi tindakan macam mana? Sebab tu dia tak boleh. Sebab dalam masalah agama ni, dia yang penting sekali talqin tu. Talqin tu maknanya terima tu. Niat untuk menerima kan talqin. Talqin ni maksud dia peringat. Jadi dia peringat kembali ke atas kewajipan agama Islam tu. Itu maksud talqin. Talqin tu. Tak kisahlah talqin, kalau kita talqin atas kubur tu, talqin orang yang dah mati, kita peringat balik kepada dia. Kan? Peringat balik apa? Peringat tentang, kalau sekiranya tentang yang kita baca lepas solat tu, raditu billahi robba, wabil islam madina, wabil muhammadin nabiyyi wa rusula, wabil qur'ani imama, wabil ka'bati qiblata, wabil mu'minin ikhwana. Itulah kita nak peringat atas orang yang mati. Ingatlah bahawasanya sekiranya bila datang malaikat bertanya, man rabbuka, jawablah, Allah tu rabbi, Allah Tuhanku. Siapa imam kamu? Jawablah, Al-Quran itu imam aku. Yang kita dah banyak baca hari-hari, yang kita baca hari. Maka itu teringat balik orang yang dah mati. Sama juga dengan talqin ni. Talqin ni, laqinu aindal mautakum la ilaha illallah. Maka talqinkanlah ke atas hati orang yang hampir lupa kepada Allah. Memang orang nak mati, kita akan ajar mengucap kalimat Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita peringat kepada dia supaya dia ingat balik. Maknanya itu untuk kewajipan itu. Maka orang yang hati dia hampir mati juga kena diperingatkan dengan kalimat la ilaha illallah ni. Orang yang dah mati, dekat nak mati pun sama, dekat hati nak mati pun sama juga. Itu maksud talqin tu. Maka diperingatkan balik ke atas hati orang ni supaya dia menerima balik kalimat tersebut sebagai satu kewajipan atas diri dia. Terima apa? Terima kalimat tu taqwa, kalimat syahadah wa alzamahum kalimat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. So jadi menerima akan kalimat taqwa. Benda ni sangat-sangat penting pasal dia memberi impak, dia memberi kesan daripada orang bukan Islam mengucap 2 kalimah syahadah, dia jadi mukmin, muslim lagi. Demikian juga kita orang Melayu yang hanya duduk atas tiket keturunan ni, bila kita terima niat terima syahadah tu balik, dia naik terus pada makam iman, Islam dan ihsan. Pasal dia niat, dia lidah dia iqrar, hati dia tasdik. Ada iqrar, ada tasdik baru cukup. Kalau iqrar semata-mata tanpa syahadat, maka tak sah benda ni. Agama tu tak sah. Dia kena ada dua-dua tu. Iqrar dengan lidah, dia kena tasdik dengan hati. Dia kena membenarkan apa yang dilafazkan, diikrarkan oleh lidah dia. Barulah sah agama tu. So jadi yang nak diterima ni apa? Yang nak diterima itu ialah kalimat taqwa. Sebab Islam tu kena mengucap syahadah. Mana ada orang masuk Islam pergi sembahyang dulu? Mana ada orang masuk Islam pergi zakat dulu? Mana ada orang masuk Islam pergi haji dulu? Tak ada. Yang ada ialah mengucap 2 kalimah syahadah. Siapa nak masuk Islam pun kena mengucap dulu kalimat tu taqwa tu. Sebab tu kalimat taqwa, itu kalimat tauhid, itu kalimat
kalimat syahadah. Jadi kalimat ini yang wajib dilafazkan terlebih dahulu. Dia kena niat terima daripada Nabi. Maknanya daripada Nabi pusaka ni turun. Tapi nak dapat daripada Nabi, Nabi dah wafat. Nabi dah wafat, nak ambil dengan siapa? Ambillah dengan mana-mana ahli dia. Maknanya yang mahir, yang faham dalam persoalan terima syahadah ni. Dan mengaku murid pula bagi Sultan Aulia Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jalani. Sebab dia tak ada mursyid dah nak pergi ke mana. Sebab tu kalau tengok dalam doa-doa tahlil. Tengok dalam doa tahlil tu dia tengok. Dia dalam doa-doa tarekat. Tengoklah doa apa pun. Dia di atas kali dia mesti wa bi barakati Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jalani. Dia mesti sampai kepada Syekh Abdul Qadir Jalani. Sebab dia ni tempat amal untuk sampai kepada Nabi. Sebab tu dia panggil murabbi. Dia ni mursyid. Duduk kat situ. Kalau nak bagi mursyid lain pun tak apa lah kan. Tapi mursyid lain pun akan sampai ke dia juga. Baik. Jadi di sinilah yang kita penting. Sebab tu kita nak adakan praktikal tu. Bila kita terima aja, kita kena amal. Semalam pun saya rasa saya dah jelas. Bagaimana Imam Sanusi dan yang menceritakan tentang macam mana dia mengeluarkan daripada sudut ilmu tauhid. Kenapa kena terima syahadah? Sebab katanya mukmin ada manusia ada dua jenis. Satu mukmin, satu lagi kafir. Dua-dua ni kena terima syahadah. Sebab satu tu keturunan. Yang satu lagi kafir. Maka dua-dua tu kena terima. Wa'ima orang yang keturunan Muslim, mukmin pun kena terima. Dan juga yang kafir pun wajib kena terima syahadah sekali seumur hidup. Maka kalau mereka ni enggan. Kalau yang keturunan tadi, yang Melayu keturunan tadi, Muslim keturunan tu enggan. Maka dia dihukumkan dahaka. Dihukumkan dahaka. Sebab engkar menerima akan mengucap dua kalimah syahadah tu. Benda ni benda berat lah. Tapi benda ni tak ada orang cerita pun. Apakah ilmu ni? Tak ada. Tak. Ilmu ni ada. Tetapi diperhilangkan. Sebab kekuatan umat Islam duduk pada dua kalimat syahadah. Dia cerita pasal jemaah apa pun. Kalau jemaah tu tidak ada syahadah di dalam roh dia. Tak ada roh syahadah dalam jemaah tu. Jemaah tu jadi lara gitu saja. Jadi ghaflah saja. Jadi sia-sia saja. Dia kena mula daripada syahadah tu dulu. Sebab apa? Itu hukum. Itu rukun. Rukun Islam tu bermula dengan dua kalimah syahadah. Kita nak nafi di mana? Cuma kita tak nak belajar benda tu. Kita tak seronok kita belajar benda lain. Bila nak buat satu jemaah, kita nak cari min kuwatin. Kita nak cari kekuatan. Kekuatan apa yang ada? Kita harap kekuatan akal kita je, kederat kita je yang kita ada. Sedangkan Allah bagi kepada Rasulullah tu kekuatan yang maha hebat. Sangat hebat kekuatan. Tapi kita tak ambil kekuatan tersebut. Kita duduk sibuk dengan akal kita. Kita plan ke sana, plan sini. Kita boleh rancang dengan otak je. Macam dalam setengah grup tu. Hari-hari dia cerita pasal apa? New World Order. New World Order. Iyalah, cerita New World Order nak buat apa? Kalau action kita apa? Sebagai protection kita. Sebagai mempertahankan agama maruah kita. Tak ada buat. Kita nak cerita hai orang. Sebab tu saya tadi, kekuatan tu ada kat Nabi, kita tak nak ambil. Saya beri cerita contoh. Saya lupa kisah ni. Tapi kisah ni lebih kurang macam ni lah. Seorang sahabat Rasulullah. Dia cerita dia dengan Nabi masalah bekam ni. Mungkin ada yang ingat kot kisah ni. Saya terlupa kisah. Tapi saya ingat kisah tu. Nama sahabat saya lupa. Selepas Rasulullah bekam hari tu Nabi ambil darah bekam dia, Nabi bagi kat seorang sahabat. Nabi kata, kamu pergi tolong, pergilah buang di mana-mana tempat yang siapa pun tak nampak. Itu kisah macam tu lah lebih kurang. Nama sahabat saya lupa lah. Lepas tu, sahabat Nabi ni dia keluar-keluar rumah, dia duduk terfikir, kat mana aku nak pergi talk? Kalau tak ada tempat orang tak nampak. Kan orang nampak kan macam mana? Jadi yang paling senang dia kata, aku minum senang. Dia pun buka tu, telannya darah Rasulullah. Darah Nabi bukan darah kita. Darah Nabi dia sangat wangi bau dia. Darah kita nak minum tak boleh, muntah kita ni buat. Dia minum, lepas tu selesai dia masuk dalam. Lama juga ditunggu kan. Pokok Nabi tak tahu. Dia masuk dalam, Rasulullah tanya dia, apakah kamu telah selesai buang darah aku tu? Dia jawab, selesai. Tu Nabi senyum kat dia. Nabi kata kat dia, kamu minum ya? Macam itulah lebih kurang. Kau minum ya? Dia kata, ya Rasulullah aku minum. Allah kata dia. Hebatlah kamu. Memang ya. Tak kala peperangan di Mu'tah tak silap saya. Ketika berhadapan dengan tentera Rom. Kan? Jadi, sahabat lain lawan dah menang ni. Sehingga kematian Abdullah Al-Khair. Ni Ja'far At-Tair. Ja'far At-Tair dengan Abdullah Rawahah. Dengan Zaid bin Harisah ni.
So 3 orang ni syuhada. Nak perang, nak menang tu. Khalid dia menang tapi dia tak mati. Tu cerita dia. Jadi seorang sahabat Nabi ni yang minum tadi darah Rasulullah tu, dia beritahu sahabat dia nak ambil, nak pergi bunuh raja bukan raja, panglima perang tentera Rom tu. Dia rempuh masuk, seorang dia je dia rempuh masuk. Dia rempuh masuk dalam ramai-ramai dalam ratus ribu tentera Rom. Nanti dia bunuh Khalid, dia pergi bunuh brigadier lah kita katakan. Kepala perang tu dia cantai putih kepala bawa keluar. Tak ada siapa boleh pegang dia. Itulah nak tengok kekuatan yang ada kat Nabi. Itulah darah. Itu kesan daripada darah yang dia minum kat Rasulullah. Yang kita cerita ni, kita terima balik apa yang ada kat Rasulullah. Macam mana Rasulullah tu. Jadi kekuatan tu ada kita tengok pada sahabat. Macam mana sahabat perang? Macam mana sahabat perang? Macam itulah kekuatan yang duduk pada kalimat taqwa tu. Sangat hebat. Tapi kita tak nak. Kita duduk ambil benda lain. Kita dah beramal benda lain. Pergi belajar lah budi suci lah, tapak suci lah, nasrul haq lah, tak apa benda lagi mengaji. Belajar yang itu. Nak kuat kononnya. Tak ke mana benda tu duk main dengan sihir, main dengan istidraj, main dengan khadam, main dengan jin. Akhirnya kita yang rugi. Lalas sekali bila dah tua sikit, tak senang duduk, jin duk kacau. Hambat dia siang malam. Saya pernah buang sekali orang tu menuntut ilmu nasrul haq tu. Dia kata macam beruk ustaz, duk kejar dia hari-hari. Menuntut lagi saya kata. Itu benda tak ada faedah. Sedangkan hak yang ni ada pada Rasulullah. Kenapa kita tak ada? Itulah saya kata tadi. Ilmu ni dah diperhilangkan supaya umat Islam jadi kalah. Jadi tak mampu nak bertanding, nak berlawan lagi dalam sebarang hal. Ini yang kita nak kembalikan balik. Sebab itulah ada. Allah akan pelihara. Allah akan jaga ilmu dia. Allah takkan hilang. Jangan risau. Allah takkan pupuskan. Allah akan pelihara. Dia nak turun ikut siapa, itu cerita nombor 2. Tapi dia akan turun. Benih itu akan berjalan sampai dah kedatangan Mahdi. So, ni yang kita duk bawa ni lah akan diterima oleh Al-Mahdi. So, nak bangkitkan balik agama Islam tu. Macam mana dia terima? Wallahualam kita tak tahu. Tapi itulah perjalanan dia. Mahdi tak buat benda lain. Mahdi akan bawa kalimatut taqwa. Inilah kalimat yang akan dijunjung oleh yang telah dijunjung oleh setiap Nabi dan Rasul daripada Nabi Adam sampailah kepada Imam Al-Mahdi di akhir zaman ni nanti. Tak ada jalan lain. Nak bawa kalimat apa lagi? Cuba cakap. Tak ada kalimat lain. Okey, ini yang maka itu yang kita nak suruh terima, mengaku jadi murid bagi Sultan Aulia Syekh Muhyiddin dan kita terima dan mengaku menjadi murid bagi dia walau kita ni banyak mana dosa sekalipun kita mintalah dia terima. Kalau nak ikut kita ni Allah teruk belaka lah. Jahat ni cakaplah kita ni. Jahat ni bukan jahat di pukul orang, tak jahat macam lain. Jahat gila dunia, jahat tak mau beribadat, macam-macam jahat. Kalau nak ikut dengan guru tu tak padan kita. Tapi sebab dia guru, kita murid. Macam mana nak buat memang murid macam ni? Maka kita pohon lah. Supaya diterima juga kita kan. Menjadi murid bagi dia. Baik. So jadi, bila kita melihat kepada sanad. Dia katakan sanad Khalifah Pusaka Wali itu. Jadi berbeza dengan sanad Pusaka Khalifah Wali yang ada ni. Yang amalan lain dia tak sama. Yang sanad Khalifah Wali ni adalah sanad ilmu dan amal. Dia ada dua. Sanad ilmu, sanad amal. Apa dia sanad ilmu dia? Iaitu sanad agama Islam rohani jasmani. Sanad tu, kalau orang cakap, okey, saya nak mengaji hadis. Mana sanad dia? Ada sanad nak ambil? Ada. Sanad dengan siapa? Saya masa dekat di Mosul kemarin, saya mengaji dengan seorang ulama, dia ni dekat Shubra. Shubra ni tempat orang Melayu, orang Malaysia pergi di Mesir mengaji Quran. Dan situ Shubra ni terkenal dengan masyhur tempat pengajian Quran. Ramailah. Saya mengaji Quran kat situ, saya mengaji hadis kat situ. Saya ambil sanad dia dengan tok guru saya ambil sanad dia dengan tok guru ni ambil tok guru ni, tok guru ni ambil tok guru ni, ambil tok guru ni sampailah kepada sahabat Rasulullah, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Jibril alaihi salam dan sampai kepada Allah. Itu sanad dia panggil. Maknanya rantaian untayan yang berhubung dengan satu orang sampai balik kepada asal itu. Maknanya benda ni tak boleh putus. Dia kalau putus, dia jadi kaca, ketuk pecah. Walaupun dia belajar juga, dia boleh buat, dia boleh mengaku, tapi dia tak jadi, tak zahir macam mana yang asal tu. Jadi yang ini yang kita cerita ni adalah sanad agama Islam. Bukan sanad Quran saja, sanad hadis. Tapi dia sanad agama Islam. Sebab tu bila lepas dia terima syahadah ni, dia boleh amal sebarang tarikat. Sebab dia terima yang dia induk dia tu. Maka yang furuk-furuk tu dia boleh amal je. Begitu. Jadi, yang mana dia katakan sanad agama Islam rohani jasmani, iaitu iman, Islam, ihsan. Ni 3 ni. Dia menerima iman, Islam, ihsan. Yang kita belajar tu, rukun iman, Islam, rukun ihsan tu.
di atas mana sekaliannya dan juzuk-juzuknya. Kita niat terima keseluruhan ni, kita niat ni terima keseluruhan tu melalui satu ucapan dia, dengan rupa satu ucapan saja, iaitu apa? Dua ucapan lah, dua kalimah. Dengan mengucap dua kalimah syahadah. Itu saja. Kerana apa? Kerana semua iman Islam ihsan itu dan sekalian rukun-rukun agama tu dan keseluruhan tu terletak pada dua kalimah syahadah. Maka orang yang jadi Islam tu setelah dia menerima mengucap dua kalimah syahadah, maka jadi Islam, jadi mukmin. Tengok macam orang bukan Islam, orang Cina India yang terima Islam, orang putih yang masuk Islam, cuba tengok macam mana. Yusuf Haslam contohnya. Asal dia sama, pemain gitar, tapi setelah dia masuk Islam, dia antara salah seorang yang cukup kuat berdakwah. Pasal apa? Dia merasai nikmat iman Islam ihsan yang dia terima melalui ucapan dua kalimah syahadah. Kita orang Melayu ni dia mempertahankan Islam keturunan kita tu. Duk kuat tahan kat situ je. Lepas tu kita tak lihat, kita tak kuat jadi pendakwah. Kan? Cuba tanya diri kita tengok. Kita kena berdakwah, tak apalah, duduk kat rumah sudahlah. Boleh makan, tidur. Kita rasa comfort. Kita rasa selesa dah. Walhal, kita tak merasai nikmat. Kalau kita merasai nikmat, dia tak boleh duduk diam dalam rumah. Dia nak mencari, dia nak pergi dakwah ke orang. Dia tengok orang tu dia rasa, kalau orang ni tak dapat macam mana? Aku dulu macam dia, tapi Allah bagi aku hidayah. Aku terima Islam, dapat merasai nikmat iman, betapa indahnya Islam itu. Itu Islam indahnya daripada kacamata orang yang belum Islam. Bila dia terima tu dia merasai nikmat iman tu. Ini perbezaan. Imannya dan nikmatnya. Macam kita makan nasi lah. Kita minum kopi, makan durian. Macam mana nikmat tu? Orang yang merasai saja yang tu. Man lam yazuk lam yadri. Orang dia tak rasa, dia tak tahu. Kat situ. So jadi keseluruhan tu dirupakan dalam bentuk ucapan dua kalimat syahadah. Maksudnya orang yang mengucap dua kalimat syahadah tu berarti dia menerima sekalian iman Islam ihsan keseluruhan tu. Jadi hendaklah kita faham baik-baik dalam perbezaan ini, sungguhnya dia jangan samakan antara Khalifah Abu Bakar Qauli dengan amalan tarekat. Okey, tarekat sekejap lagi saya nak cerita. Tentang apa dia tentang tarekat pula. Mungkin malam esok kot insya-Allah. Dia agak beza nah. Tarekat ni satu susunan wirid amal juga yang ada disusun yang teratur kena ambil ijazah daripada guru-guru dia yang hidup tu. Baik. Jadi kalau kita lihat lagi, amalan ni bukan amalan wirid berhikmah. Kalau wirid berhikmah ni macam selendang merah. Kita tengok kan yang dulu kisah-kisah Sungai Manik, tu dia panggil yang jadi berhikmah. Ada sebab-sebab dia nak jadi ini, nak jadi boleh ghaib, nak boleh kalau perang boleh lawan musuh. Memanglah betul benda tu, tapi ada lagi di sebalik tu. Panjang cerita dia lagi. Ataupun lain-lain nama yang berbentuk sihir. Banyak amalan-amalan sihir. Istidraj, silat mata atau sya'wazah. Seperti budi suci, tapak suci, nasurat dan macam-macam tu. Banyak lagi lah. Masa saya dulu pernah buat kajian lah pasal bab amalan-amalan ni lah. Sebab kita cek balik amalan tu, dia tak ada sanad. Dia tak ada sanad, dia tak sampai kat Rasulullah. Dia sampai kepada ada orang yang mencipta amalan-amalan tersebut. Dia campur aduk antara Hindu, campur dengan Buddha, campur dengan Islam, campur aduk dah. Mereka dia tak ada sanad yang jelas, yang sahih. Yang diterima daripada siapa? Ulama-ulama fasik. Ramai ulama fasik. Ahli jahil, Tok Sami pun ada dia orang ambil. Ambil dalam buku pun banyak. Jenis saka keturunan pun banyak dia datang kot Tok Nenek dia. Jelmaan jin pun ada dan lain-lain yang mesti dijauhi. So jadi amalan-amalan jangan kita dekati pasal dia bukan daripada amalan Nabi SAW. Maka amalan ni memang bersyarat. Dia ada syarat dia. Tak percaya masuklah belajar, tanyalah orang yang belajar ni apa syarat-syarat dia. Sedangkan amalan Khalifah Abu Bakar Qauli ni dia tak ada syarat dia. Syarat dia mengucap ya. Lepas mengucap kelas. Mengucap yang penting. Mengucap pandang dengan mata hati, berhubung dengan guru, mursyid, kemudian niat menjadi murid bagi Sultan Awliya, dah selesai. Itu saja. Dia tak banyak mana. Tapi yang pentingnya amalan tu. Nak berhubung tu yang paling penting.